Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Baik, dalam video hari ini saya akan main lawan menentang pemain yang punya rating lichess 1200 hingga 1400. Dan time saya main tu saya akan berceritalah apa yang saya fikir dan sebagainya. Selepas itu, saya akan bagi tips bagaimana untuk menjadi pemain catur yang lebih baik, yang lebih hebat. Jadi untuk pemain yang punya rating 1200 hingga 1400, tonton video ni sampai habis. Okay, let's go. Okey, macam biasa kita akan mainkan 3 minit tambah 2 saat. Ada increment supaya saya boleh bercakap lebih banyak. Okey. Kat sini kita cari pemain lawan kita yang pertama. Alright, kita lawan Theo Beng. Bukan Theo Beng. Theo Behrens. Right, kita mainkan macam biasa. Okey, dia mainkan Sicilian Defense kat sini. Tak ada masalah. Okey. Kita guna knight ke C3. Dan saya nak mainkan satu opening yang kita panggil Grand Prix. Ini adalah serangan yang kuat. Saya nak mendapat satu serangan yang cepat dekat sini. Okey, saya gerakkan knight untuk cuba letak pressure kat sini, tekanan. Kalau dia makan macam tu, saya akan buka kat sini untuk bishop saya makan kembali. Okey, tak ada masalah. Pawn tu saya akan dapat balik. Right, saya akan makan pawn ni sambil keluarkan bishop. Macam biasa, kita akan lawan 5 orang. Kita akan lawan 5 orang. Dan kita tengoklah apakah kesalahan dan apakah kesilapan yang biasa diorang ni lakukan. Baik. Baik, apa nak buat kat sini? Saya nampak macam kalau pergi kat sini, adakah saya boleh masuk dan buat serangan macam ni? Tapi dia boleh check kat sini ya. Okay, adakah saya nak tolak kat sini? Saya nak buat satu serangan yang cepat. Adakah boleh? Okay, saya makan dulu kat sini. Selepas itu, adakah bagus untuk membuat check? Mungkin. Kita check dulu kat situ. Okay. Sekarang ni dia punya knight sudah dipin kat situ. Mungkin saya mainkan dengan tak berapa betul kat sini. Okay, sekarang bishop ni hanging kan, dia nak makan bishop tu. Kalau saya pergi kat sini, okay ke? Mungkin. Kalau dia makan knight ni, saya makan je. Okay, kat sini saya boleh castling panjang kalau saya nak. Okay, tapi dah terbuka tu, so mungkin tak berapa okay untuk castling panjang. Okay. Saya cuba buka. Kalau dia makan, saya datangkan knight. Kat sini saya nak pergi kat mungkin ada peluang untuk pergi situ kalau boleh. Okay, dia tutup. Saya ambil peluang untuk serang sambil ambil file kat situ. Okay, dan dia tak kisah pasal pawn tu. Adakah boleh makan kat sini? Saya rasa boleh makan, jadi saya makan saja. Supaya saya punya rook tu strong, lagi kuat kat situ. Okey, dia cuba untuk fork lah. Ini dia punya idea. Tapi masalahnya, adakah saya ada... Okey, ada check kat sini. Saya lupa pula pasal check tu. Masa tak banyak. Susah nak bercakap lagi. Saya tengah fikir sebenarnya boleh tak saya nak makan kat sini. Tapi sebab masa tak banyak. Okay, saya larikan kat situ je lah.
Right, dia akan makan pawn tu, tak ada masalah. Saya keluarkan bishop saya. Kalau dia check, saya tutup je. No problem. Dan saya nak castling kat sini. Dia punya king ni ada masalah sikit ya, sebab saya sedang menyerang dia. Mungkin saya nak castling, lepas tu saya nak letakkan rook yang satu lagi ni dekat ni, menghala kepada dia punya king kat situ. Okey. Saya tengah fikir macam mana untuk menyerang. Sememangnya saya, okey, dia nak keluarkan bishop dia kat sini, jadi kita tak bagi, jadi kita masuk kat situ lagi. Ini adalah kesilapan dia lah, dia buka peluang untuk saya masuk. Kalau dia lari rook kat sini, saya masuk lagi knight saya kat sini. Saya boleh nak makan pawn ni, saya boleh nak makan bishop ni kalau saya nak. Okey, dia ada pin kat situ. Ini gerakan, satu gerakan yang bagus, tapi saya sebenarnya nak pergi ke sini untuk saya letak. Oh, saya boleh check sebenarnya tadi. Saya tak perasan. Masa terlalu sikit kat sini. Mungkin saya kena fokus untuk kurangkan bercakap. Okey, saya makan kat situ untuk saya check. Saya buat check dulu. Lepas tu saya makan knight dia. Adakah terdapat checkmate kat sini? Ada. Saya check kat sini dan kita boleh checkmate dalam masa. Adakah checkmate ke ni? Oh, knight dia kita makan dulu untuk checkmate kat sini. Tak jelas lagi sebenarnya. Okey. Alamak, okey, ada checkmate kat sini dia tak perasan yang kita boleh checkmate dekat situ. Mungkin dia cuba untuk menang masa. Patutnya dia main relax je Okey, macam saya cakap, saya akan kurangkan bercakap sikit untuk saya fokus sebab 3 minit tak cukup untuk saya bercakap. Okey, kita cari opponent ataupun lawan yang kedua. Ada Joe Starqui. Okey, ini macam mana ni? Okey, kita mainkan dash. Macam saya cakap, saya cuba untuk menyerang dengan cepat. Ini opening yang kita panggil opening Dutch defense. Untuk beginner saya tak sarankan guna opening ni sebab dia punya opening ni agresif, dia buka kat sini. Jadi kalau tak banyak kefahaman, mungkin tak boleh main. Okey, kat sini saya nak letakkan bishop untuk duduk di diagonal yang cantik kat situ. Okey, ini saya makan saja. Saya letakkan bishop saya kat sini. Ini diagonal yang bahaya untuk dia. Apa yang dia nak buat ni? Apakah yang dia nak buat kat sini? Saya tak pasti lagi setakat ni. Okey. Bolehkah saya gerakkan knight terus untuk cuba makan knight dia kat sini? Saya tak rasa move tu bagus, tapi saya gerak je lah Saya nak tolak kat sini pawn nanti. Lepas tu nak tolak kat depan ni sekali lagi kalau boleh, jika diberi peluang. Okey, so saya tolak kat sini. Tak bagi knight dia masuk. Dan saya buka ruang untuk keluarkan knight. Saya tak letakkan knight saya kat situlah sebab saya tak nak ditutup. Okey. Right, jadi kat sini saya gerakkan yang ini. Bishop dia sudah pun keluar kat situ. Adakah boleh untuk saya tolak pawn kat sini? Saya rasa tak ada masalah. Kalau dia makan, saya akan makan dengan pawn. Okey, dia mungkin akan tolak ke depan, tapi itu blunder kalau dia tolak sebab saya ada tujuan saya adalah nak pergi fork kat sini nak pergi fork kat situ. Okey. Baik, tengok dia dah terkena fork kat sini. Jadi ini saya akan dapat satu piece. Dia tak perasan yang saya nak tolak kat situ. Okey, dia propose take back, tapi dia cancel balik. Dan dia tambah masa saya 15 saat. Saya tak tahu apa dia buat. Okey. Dan kat sini kita akan dapat satu piece nak makan dengan bishop ke? Saya makan dengan pawn supaya saya boleh masuk lagi macam ni. Okey. Tengok dia tak perasan juga saya ada knight dan juga rook kat sini. Jadi lepas dia larikan knight, saya nak makan sini sambil serang dia punya queen. Dan lepas saya serang dia punya queen, saya dapat tempo lebih lah. Okey, kat sini dia blunder terus sebab saya boleh makan free. Tapi saya tak makan lagi. Saya tak makan lagi sebab
Saya serang queen dulu. Kita ambil tempo dulu. Serang queen. Lepas tu baru saya makan lah. Dia boleh lari queen ataupun dia boleh serang queen saya balik kat sini. Saya boleh makan lagi sini sebenarnya. Tapi adakah saya nak buat benda tu? Saya makan dekat sini je lah. Untuk saya makan macam ni, saya nak masuk dekat dia punya king. Okay. Sekarang ni ini server rank sangat bahaya. Okay. Adakah ada checkmate kat sini? Ya, sebab saya boleh masuk sini, check, dan lepas tu dia tak ada buat apa-apa dah. Dia terpaksa block dengan queen. Lepas tu saya boleh makan checkmate. Settle. Okay. So itu 2 step punya checkmate. Jadi kat sini saya boleh pre-move. Maksudnya saya letak terus. Checkmate terus. Tak perlu bazir masa. Okay. Let's go. Kita pergi ke opponent ataupun lawan nombor 3 pula. Yang nombor 2 tadi dia kita dapat tengok lah dua lawan pertama ni susah sikit. Cuma dia orang mungkin tak perasan apa yang kita nak buat. Okay, kita mainkan D4 pula. Dah banyak kali kita main D4, jadi kita main D4. Okay, yang ini opening London system. Saya cuba mainkan sebanyak mungkin opening yang boleh, supaya korang boleh tengok apakah opening-opening yang korang rasa best. Orang boleh tiru lah. Okay, biasanya kat sini orang nak undur ke belakang ataupun pergi ke depan. Kat sini saya undur. Sebab kalau dia makan, saya akan makan pakai pawn ni. Dan saya akan dapat buka rook saya kat situ lah. Biasanya orang tak makan lah. Jadi kalau korang jadi hitam, tak payah makan lah. Sebab itu akan buka fight. Okay, knight masuk, saya tak nampak apa dia punya tujuan. Sebab kalau dia makan pun saya makan pakai knight, sama sahaja. Saya makan pakai pawn, sama sahaja. Jadi saya tolak pawn dekat sini. Okay, untuk bishop saya keluar. Kalau maksudnya kat sini kalau dia makan, saya makan macam ni. Okay, macam saya cakap tadi, saya nak makan macam ni dan kita dapat tengok rook saya ada dekat file yang bahaya sikit lah kat situ. Okay. Okay, yang ini saya akan makan dekat sini. Dia akan makan dan dekat sini kita dapat tengok saya boleh keluar sambil buat serangan sikit lah dekat dia punya pawn. Dan saya nak letakkan bishop saya kat sini supaya saya boleh menyerang diagonal kat sini. Sangat bahaya sebenarnya untuk korang buka file ni. Jadi dia seolah-olah dia menolong saya sebentar tadi. Itu move yang tak berapa nak bagus lah. Okay, apa nak buat kat sini? Macam saya cakap tadi kot, keluar bishop kat sini untuk serang dia punya pawn kat situ. Sebenarnya saya kalau diberi peluang saya tak nak makan pun. Sebab kalau makan pun mungkin bishop saya tersekat. Jadi kat sini saya letak je bishop untuk serang macam tu. Okay, knight dia keluar mungkin dia nak datang sini. Jadi saya tolak pawn, tak bagi knight dia datang. Relax. Dan dia pun mungkin akan cuba untuk castling queen side lah kalau dia takut dengan serangan saya ni. Okay, kat sini saya boleh kawal macam ni dengan idea untuk datang ke sini. Kalau saya datang sini, saya nak cuba makan pawn ni. Kalau boleh. Dia mungkin nak castling queen side lah macam saya cakap tadi. Tapi kalau dia castling queen side kat sini, okay, itu idea dia. Dia nak makan kat sini. Tapi saya rasa itu adalah satu idea tak bagus sebab ini sebenarnya perangkap. Kita tengok dia terkena tak? Apa perangkap kat sini? Kalau knight dia makan, saya akan makan macam ni. Kalau dia makan, saya akan check kat sini, discover check dan makan dia punya queen. Okay, saya letak je perangkap. Saya nak tengok level 1300 ni terkena ke tak? Saya rasa macam tak. Okay, saya rasa macam tak. Okay, tak terkena. Bagus, dia tak terkena. Cuma kat sini, dia letakkan king dia dekat file ni. Itu file yang saya rasa sangat bahaya tu kalau dia letak kat situ. Jadi, macam mana untuk saya serang dia punya king? Boleh tak? Boleh tak saya nak serang dia punya king? Okay, right, dia nak makan kat sini, of course. Saya tengah fikir macam mana nak serang dia punya king. Adakah letak rook kat sini bagus? Saya bagi je dia makan. Boleh ke macam tu?
boleh lah. Sebabnya kalau dia makan, saya akan open check kat sini pula. Okay, of course, dia terus lari kat situ. Dan kat sini, saya nak alihkan saya punya bishop supaya bishop saya lagi kuat kat sini. Okay, pergi macam tu. Rook saya ni tak berapa nak bagus sebab dia duduk sini. Okay. Dan dia pun nak cuba alihkan dia punya rook kat situ lah. Okay, jadi saya rasa rook saya pun dah tak berapa okey kat situ. So, saya boleh serang. Alamak, lupa pula. Masa tak banyak. Okay, saya castling je kat sini. Saya castling je kat situ. Nanti saya nak letak bishop kat sini. Ataupun nak pergi naik kat sini. Saya nak cuba masuk. Kalau boleh. Kalau dia bagi peluang untuk saya masuk, saya akan masuk. Pawn dia ni lemah sini. Jadi kita cuba attack macam ni. Itu saya punya... Okay, dia tolak kat situ pun tidak berapa bagus sebab dia punya kubu ada 2 je pawn. So dia punya berlubang tu banyak. Jadi untuk buat macam tu tak berapa disarankan lah. Kat sini dia ada masalah ni. Saya nak makan sini. Saya tak nampak macam mana. Saya tak tahu sama ada dia boleh defend ke tidak. Saya tak nampak lah dia boleh defend. Queen kat sini. Okay, dia memang tak boleh defend. Jadi dia cuba attack kita. Saya makan je kat situ untuk serang queen dia. Saya makan lagi. Dan kat sini saya boleh makan free kalau saya nak. Saya tak suka sangat makan free sebenarnya, tapi sebab ni beginner, jadi kita makan sahajalah sebanyak yang boleh. Alright, ini macam mana? Saya tolak dulu pawn. Susah sedikit untuk masuk je. Okay, makan je. Dia nak check kita. Saya tak nampak apa-apa. Lepas tu kita tolak kat sini. Kita bagi dia punya rook lari sikit. Ini tak ada masalah ya, sebab rook saya boleh masuk. Dan bishop saya pun ada sebenarnya. Jadi saya tak, dia punya serangan tu bagi saya tidak menakutkan lah. Saya serang rook dia dulu kat sini. Bagi dia lari sekejap. Okey, dan selepas dia lari kat situ, saya cuba untuk masuk kat sini. Saya nak makan pawn ni kalau diberi peluang. Okey, ataupun saya nak pergi ke depan. Dia tak ada apa-apa sebenarnya kat sini sebab tak ada checkmate, tak ada apa. Jadi saya bagi je dia buat apa yang dia nak. Oh, masa saya 7 saat. Saya selalu macam ni ya. Okey. Okey, dia blunder rook dia kat sini. Terima kasih. Mungkin dia tengok masa saya macam tadi juga. Dia tengok masa saya banyak. Sikit banyak pula Dia tengok masa saya tak berapa banyak, jadi dia cuba untuk menang masa. Jadi itu tak bagus sebenarnya Kalau korang masa tak banyak, kalau lawan korang masa tak banyak, korang relax je. Tak perlu cuba untuk tak perlu cuba untuk terlalu buat serangan lah. Okay, dia lari kat situ. Saya masukkan rook. Saya kena berhati-hati supaya tak blunder sebab masa saya 3 saat je. Okay, saya diam. Tutup mulut. Okay, dia dah blunder. Terima kasih. Saya nak masuk check ni. Kalau dia beri peluang, saya nak masuk lagi. Triple kat situ. Oh, okay. Jangan blunder. Okay, saya kena cepat kat sini. Saya fokus je sebab 2 saat je. Sorry saya diam sikit. Okay. What? Oh, dia yang resign sebab dia punya masa 4 saat. Jadi dia tak boleh. Mungkin dia laju sangat pressure masa. Okay, saya ada nak makan kat sini. Saya nak makan dekat sini. Kalau queen dia bergerak, saya pun nak pergi rook kat sini kalau dia tak buat apa-apa. Itu terlalu banyak sebab tu masa dia habis lah. Okay, very good game untuk daripada Milo. Okay, kita cari new opponent pemain nombor 4 tak silap saya. Okay, let's go. Kita ada Thomas Demo.
Thomas Demo. Oh, Thomas Demo ni rating bawah 1-2 sebenarnya, tapi tak apalah. Okey, dia mainkan London System, Accelerated London. Okey, saya mainkan opening biasa saja. Okey, biasanya orang akan makan lah. Tapi kat sini, oh, tak boleh pula. Kat sini saya kawal dengan saya punya knight. Ataupun undur ke belakang lah macam dalam game tadi. Itu yang biasa orang buat lah. Okey, Thomas. Kenapa nama dia Thomas? Adakah dia dilahirkan pada semasa Piala Thomas sedang berlangsung? Saya pun tak tahu. Okey, kita keluar knight. Kita develop knight. Kalau dia makan, saya boleh develop ataupun keluarkan saya punya bishop. Alright, dia nak makan pawn kat sini. Saya tak nak kawal macam ni sebab dia boleh tukar queen. Jadi saya letak je kat sini. Okay, tak bagi dia makan. Dia tolak pawn. Kenapa? Saya tak pasti. Kenapa. Saya tak suka bishop dia. Jadi saya boleh tukar tapi nak tukar ke tak? Tukarlah. Nice. Kita nampak bishop yang aktif, so kita tukar. Kalau nampak lawan tu aktif, tukar. Right? Okay, dia nak pergi mana? Saya tak nampak, jadi saya castling dulu. Bagi selamat dulu saya punya king. Okay, saya nampak macam saya nak kena gunakan file C kat sini. Kalau dia makan pakai pawn ni lah. Tapi game ni macam sedikit bosan sebab susunan pawn tu sama, buah pun sama. Okey. Tidak ada apa-apa serangan menakutkan setakat ni. Okey, mungkin saya boleh cuba buat macam ni. Nak bagi dia pening sikit. Saya nak makan ni, acah-acah sikit. Okey, saya letakkan saya punya rook kat sini. Tengok apa yang dia nak buat. Sekarang ni saya mungkin nak kena okey, baik. Sepatutnya dia cabar. Bila orang ambil file, macam saya ambil file tadi, patutnya dia cabar, dia jangan bagi saya ambil file. Tapi kat sini dia tak cabar, dia cuba untuk kawal. Ini defensif sikit. Jadi saya akan masuk. Kalau ada peluang untuk masuk. Dan kat sini saya rasa ada free sikit lah. Free sikit. Sikit ke banyak ke? Ada sedikit free kat situ. Okey, dia pun kat sini dia kata dia nak makan pawn ni. Dia nak makan pawn ni. Adakah saya boleh kawal macam ni? Saya tak suka mengawal sebenarnya. Okey, saya kawal. No. Okey, saya kawal macam ni. Saya nak double kat sini Pak ni. Boleh tak dia pergi kat sini? Saya takut ada back rank checkmate Saya takut ada checkmate dekat belakang tu. Okey, tapi dia nak buat apa tu? Saya rasa dia dah blunder, dia tak perasan knight dia tadi kawal knight ni. Jadi sebelum korang gerak, korang kena tengok dulu knight tu buat apa tadi. Tadi dia kawal knight ni, sekarang dia dah pergi ke sini. Saya pun tak nampak ada serangan. Jangan terus makan. Korang ramai lapar terus makan, no. Tengok dulu dia nak pergi mana ni, ada apa-apa bahaya. Okey, kalau tak ada barulah kita makan. Itu cara makan. Dan sebelum makan tu, cara yang satu lagi yang bagus ialah kita baca bismillah lah. Itu cara yang lagi bagus. Okey, kat sini bila dia dah buat macam tu, mungkin saya dah boleh untuk masuk serangan. Tengok saya tak buat apa-apa serangan pun sebenarnya. Dia yang blunder. Dia yang buat silap. Adalah serangan yang saya buat sikit sahaja. Cuma yang lagi ininya ialah dia yang buat. Oh my god.
Saya terbagi queen free pula. Itulah. Saya tengah cakap. Dia yang silap. Tengok saya pula buat silap. Aduh. Okay, kalau dia nampak, dia akan makan. Oh! Wow. Dia tak nampak, guys. Dia pergi tutup pula. Okay. Ya, saya tengah confused dah. Saya duk fikir dia makan tadi. Sekarang dia sebab dia tak makan, jadi saya confused nak buat apa. Okay, tak apa. Saya double. Okay, itu kesilapan saya sebab saya tak fokus. Okay, saya kena fokus. Saya kalau bercakap memang hilang fokus. So, saya kena fokus sikit. Maafkan saya, ada ke bagi free queen macam tu je. Nasib baik dia tak makan. Okay. Right, itulah padahnya bila kita cakap dia yang silap. Tengok kita yang silap. Okay, so saya masuk kat sini untuk kita letak di 7 rank. Satu rank yang bahaya kat situ. Okay, saya larikan queen. Jangan belanda. Tadi saya dah belanda. Saya mungkin nak alihkan knight ini macam pergi sini, lepas tu lompat kat sini, cuba untuk buat checkmate lah. Dia nak buat apa ni? Dia nak cuba untuk makan saya punya rook. Okey, saya lari pula. Okey, saya lari balik ke belakang. Saya tak ada masa, so sebab tu saya buat benda-benda biasa. Kat sini dia belanda satu lagi, dia bagi free rook satu lagi. So saya makan je lah, sebab saya dah double kat sini. Saya makan satu lagi, check. Saya makan kat sini supaya ada ruang untuk saya buat ancaman. Okey. Dia terus resign. Okey, kalau dia makan kat sini, saya akan cuba untuk masuk dengan saya punya rook boleh, saya punya queen boleh. Saya rasa yang terbaik ialah masuk pakai rook check, lepas tu saya makan pawn ni dan akan ada checkmate lah dalam 2-3 langkah lagi. Okey. So game ni kelakar sikit sebab saya terbagi free queen tadi. Alright. Okay, saya memang kena fokus. Alright, ini yang keempat. Kita pergi yang terakhir, yang kelima. Let's go. Harap-harapnya saya boleh fokus. Jangan banyak bercakap. Okay. Banyakkan berfikir. Okay, kita lawan Dick N. Dick N main dengan sangat laju. Okay, main laju sangat ni tak bagus sebenarnya. Tapi, alright, dia tolak pun saya akan tolak ke depan untuk tutup dia punya bishop. Saya tak bagi bishop dia jadi best. Dia cuba untuk buka lagi, saya tutup lagi. Tak bagi best. Kena beringat kat sini. Ini kena beringat kalau lawan buat macam tu. Jadi saya makan macam ni, tengok dia punya bishop. Kesian tak? Buat masa sekarang kesian lah. Okay, saya bagi bishop kat sini supaya saya nak tolak kat sini nanti. Ini saya kata. Jangan main laju-laju. Tengok, bila dia main laju, dia dah kena lah. So, kat sini ada pin kan. Knight dia tak boleh gerak. Jadi, dia tak boleh angkat knight kalau tak queen dia mati. So, kat sini, walaupun saya suka macam ni, supaya bishop dia tak boleh buat apa-apa. Tapi kat sini saya dapat knight free. Saya nak ke tak? Saya nak lah. Dengan beginner, saya suka makan-makan je. Itu saya punya style. Bila saya lawan dengan beginner, saya suka makan. Ini kena berhati-hati jugalah. Kalau tak nanti tiba-tiba mati pula kita punya rook. Kat sini saya dah bagi tahu tadi kan, kena berhati-hati. Jadi tak perlu gopoh untuk makan. Yang ni bila-bila boleh makan. Bila-bila boleh makan. Jadi tak perlu gopoh. Okey, kat sini dia buat satu gerakan bagus. Dia tak bagi saya makan lah sebab dia pun ada pin. Tapi kat sini saya pun boleh lari sahaja. Tak perlu makan lagi, relax. Kalau dia makan, saya boleh makan dengan knight. Settle. Saya dapat untung. Okey. Ini pun, lepas tu pun saya ada ancaman ni. Nampak ni, saya nak alihkan saya punya bishop. Ada discover attack kat situ. Dan saya boleh makan dia punya bishop lah. Saya perasan dalam banyak-banyak game, saya boleh menang dengan buat, dengan buat ancaman-ancaman. Ancaman, sekejap saya tengah fikir. Ancaman apa? Ancaman taktik.
Kan, saya boleh menang bila saya banyak buat taktik. Okey, kat sini dia tak perasan saya boleh makan free. Tapi dia nak makan saya punya bishop lah, apa nama dia tu? Knight. Kalau saya makan macam ni, dia makan bishop ni. Sama je. Dan dia pun ada bahaya nak makan kat sini. Saya sebenarnya fikir nak makan macam ni supaya queen dia kena lari. Tapi lepas queen dia lari, habis kat situ je, saya macam tak boleh nak sambung. So kat sini saya makan kompleks sikit. Kompleks sedikit. Saya makan macam ni lah. Betul tak? Kalau ni saya takut, saya keluar. Ini pun ada ni, banyak lah. Saya dah confuse lah. Ini pun boleh makan sini. Okay, tak apa, saya keluar macam ni, tutup dulu. Bila ada terlalu banyak move bagus, saya jadi confuse. Okay, ancaman saya macam saya cakap dia. Saya nak makan sini. Kalau dia makan, saya makan dia punya bishop. Dan lepas tu saya boleh makan dia punya rook. So itu ancaman saya lah. So kat sini dia kena lari bishop. Kalau dia nampak ancaman tu, dia kena lari bishop. Okay, kat sini saya dah untung berapa ni? Saya dah untung rook. Okay, dia makan kat situ. Saya makan je lah. Dia hilangkan bishop cantik dia. Ini bishop dia yang cantik sebenarnya. Bila korang ada bishop yang cantik, korang jangan hilangkan. Okay, boleh tak saya makan macam ni? Aduh. Kalau saya makan macam ni, saya makan sini, dia makan knight saya. Salahnya macam tu pula. Jadi, saya kena larikan dulu knight ni. Aduh, saya tak suka larikan knight sebab knight ni dah cantik kat sini. Kalau saya tolak pawn boleh tak? Nampak bahaya sikit kan? Nampak bahaya? Ada lubang kat situ. Okay, saya main bahaya sikit. Korang jangan buat macam ni Korang jangan buat macam ni. Tapi saya buat macam ni supaya saya cepat habis. Okay. Kalau dia terkena saya punya taktik, baguslah. Senang hidup saya. Jap, masa dah tak banyak. Tengok, banyak bercakap lagi. Ini bahaya ni. Okay, kita tengok kan, dia punya queen boleh lari kat sini. Kalau dia lari kat sini, saya nak buat apa? Saya makan je kot. Sebab masa saya tak banyak, jadi kalau buah terlalu banyak, jadi saya terlalu pening. Okey, dia tak lari ke situ, saya makan yang ni sebab saya ada... Oh no! Saya fikir nak pergi fork kat sini sebenarnya. Saya pergi makan pula, okey. Sorry, saya kena fokus. Saya tengah fikir nak checkmate dia tadi. Yang ni saya makan yang ni. Okey. Adakah bahaya? Saya nak cuba masuk dengan knight. Rook patut saya letak kat sini ya. Untuk saya kawal file tu. Tak berapa betul saya main ni. Sini pun saya boleh pergi. Saya nak cuba checkmate dia dengan cepat. Okey, kita tak bagi dia kawal file tu. Macam saya cakap tadi kalau orang cuba control file, challenge. Cuba cabar dia, jangan bagi dia ambil file. Kat sini dia makan tak bagus sebab dia bagi saya file. Okay, so ada bahaya kat situ. Okay, saya rasa ada checkmate kalau saya dapat masuk kat sini. What? Alright, dia dah terus resign Okay, baik. Jadi sebab ada checkmate kat situ. Bukan ada checkmate, saya boleh masuk rook boleh masuk dan knight pun boleh masuk dan sebagainya. So sebab tu resign. Okey, jadi saya rasa cukup 5 pemain yang saya lawan hari ini. Satu kesimpulan yang saya boleh buat ialah sedikit susah untuk menang dengan diorang sekarang ni bila kita banding dengan yang sebelum ni. Tapi diorang semua ni kebanyakannya kalah ataupun terkena dengan saya adalah terkena sebab taktik. Kita dapat tengok dalam game ni taktik fork saya boleh buat, taktik pin, taktik discover attack, sebagainya. Semua taktik-taktik boleh dibuat kat sini dan diorang terkena, diorang tak perasan yang saya nak buat taktik tersebut. Jadi apa yang korang boleh buat, kalau korang 1200 ataupun 1400, cuba untuk naik lebih kepada 1400 ke atas.
buatlah taktik. Taktik. Buat banyakkan buat puzzle catur, banyakkan buat taktik. Dan bercakap pasal taktik, SCHES Academy, kita orang ada keluarkan satu buku khas untuk buat puzzle catur. Jadi, untuk yang tak nak tengok gadget lama-lama, tak nak takut rosak mata ke apa, boleh beli buku tu. Link dalam description dekat bawah, saya letak kat situ. Dan boleh beli dan boleh buat. Taktik adalah sangat penting untuk pemain 1400 ke bawah. Itu saja, jumpa di video seterusnya.